kemampuan kita pada hari ini. Kita ada dua pasukan ternama di negara Jepun, Kashima Antlers dan juga Kawasaki Frontale. Formasi 4-4-2 yang diturunkan oleh Kawasaki Frontale. Diego Damian akan bergantian dengan Dave Miyagi, dan saya tidak bersorangan, iaitu saya juga ada mempunyai rakan penulis saya, iaitu Cik Lego. Ya, tempat lagi saya mengulas Kawasaki sudah menggunakan satu perancangan mereka. Itu dia serangan pertama daripada Kawasaki Frontale. Hantaran ketembak-tembak Kombinasi 1. Percubaan awal sepakan penjara kepada Leandro Damian Kelamaya. Hampir memberangkat pasukan Kashima Antlers tidak Jessica Doso. Sakan bertali arus Kento mengawal dengan baik pada Yasuto. Jospe di situ dia percubaan gol minit keempat. Akhirnya Kawasaki Frontale berjaya menunjukkan belak mereka. Ya, period awal inilah yang perlu dititik beratkan oleh Kawasaki Frontale. Minit keempat, satu gol untuk pasukan Kawasaki berada di hadapan. Komandan Encik Lego, dipersilakan. Biasanya ini satu-satu gerakan basic yang cuba dilakukan oleh baik pasukan Kawasaki Frontale. Ya, kita lihat contoh cuba mengawal dengan baik, mengawasi cukup baik dan melakukan percubaan teknik tak sia-sia dan juga disusuli oleh kombinasi untuk menambah semula. Gol pertama, gol terawal sekali minit keempat untuk pasukan Kawasaki Frontale. Ya, sinar harapan untuk Kawasaki Frontale. Ada minit keempat sudah terlebih dahulu mencatat satu gol dari Kombinasi 1. Baik jaga juga pengalaman tinggi, baik yang memiliki ketinggian dalam 157 cm. Ya, saya menggunakan fizikal yang kuat untuk melakukan beberapa pressing yang cukup baik sekali. Kita lihat tendangan daripada tak silap saya Ted Miyagi, tetapi dapat ditampan dan juga disambut sebelum oleh sukan, iaitu Kombinasi untuk mendapatkan gol pertama. Gol awal minit keempat. Ada pasukan Kawasaki Frontale akhirnya tidak mampu lagi. Kashima Antlers menahan juga kecilan nampaknya. Ya, permainan mula semula dari pasukan Kashima Antlers. Gol kali Leandro Damian, serangan untuk Kawasaki Frontale. Gol tadi kunci 1-1 gol. Ya, tidak sampai 1 minit, itu dia Kawasaki Frontale berbenah pasukan Kashima Antlers. Ada satu lagi gol, berarti dalam 2 gol berbalas kosong. Nampaknya benar-benar begitu goyah sekali pertahanan kawan Kashima Antlers pada awal-awal minit ini. Terlalu memberikan ruang terbuka untuk pasukan Kawasaki Frontale menambahkan gol kedua daripada Shogo Taniguchi, kapten pasukan Kawasaki Frontale, sebagai perancang utama, perancang serangan, mastermind daripada di balik serangan, di balik counter attack yang dilakukan oleh pasukan Kawasaki Frontale ini. Cepat sahaja, tidak sampai 1 minit, betul menggunakan peluang keemasan untuk mendapatkan gol kedua. Bagi saya inilah mentaliti satu sang juara dan juga
metodologi pemain-pemain sebenar Kawasaki Frontale menggunakan kelemahan-kelemahan Kashima Antlers, dan juga mereka sudah merencanakan sebelum perlawanan ini bermula, bagi mereka telah membaca teknik-teknik pasukan Kashima Antlers pada perlawanan pre-season ketika pasukan Kashima Antlers berdepan pre-season di Spanyol. Mereka sudah membaca semula permainan Kashima Antlers ini. Itulah yang kelebihan dan unik ada pada pasukan Kashima Frontale, dan juga Toru Oniki, salah satu jurulatih pasukan Kawasaki Frontale, sangat-sangatlah memain peranan. Sogo Tarigoshi, salah satu keadaan yang cukup bahaya. Melakukan rekod pada Kashima Antlers pertemuan 3 kali. Rebatan jarak jauh yang cuba dilakukan oleh Keiichinen, melakukan rekod antara pasukan Kawasaki Frontale dan juga pasukan Kashima Antlers pertemuan mereka dalam 7 seri 2 kali dan juga 2 kali. Saya lihat bahaya kali ini. Percubaan daripada ada agak sedikit kocak-kacir pertahanan pasukan Kashima Antlers nampaknya. Terperangkap dengan gerakan 3 pemain ini. Waktu yang cukup baik sekali daripada pasukan Kawasaki Frontale. Rebatan daripada Keiichinen mengenai tiang, tetapi terus disambung semula untuk menambah gol ketiga untuk Kawasaki Frontale. Saya tak selesai. Yasuto Wakizaka banyak juga pakar dalam sepakat percuma ini, dan juga mempunyai rebatan yang cukup berbisa, dan juga Yasuto Wakizaka seperti seolah-olah menghirup ruang yang begitu puas. Rezeki beliau buat balap pada pagi ini. Ia mencipta nama Yasuto Wakizaka untuk mencatatkan rekod sebagai jaringan pembuka tirai Liga Jepun bagi National League, iaitu Fudo Film Cup. Jadi titik permulaan yang cukup baik untuk pasukan Kawasaki Frontale. Yasuto Wakizaka main yang cukup lincah, mampu menghidup peluang dan juga punya skill yang cukup baik sekali. Kita lihat gerak-gerak ini. Komen anda daripada Cik Lego. Saya kira ini adalah satu perangkap yang sebenarnya dipasang oleh Kawasaki Frontale, yang sebenarnya hampir-hampir yang dapat disabotkan oleh Kashima Antlers, tetapi kelekaan daripada penjaga gol juga memberikan kesilapan yang terbesar kerana peluang begitu awal. Lepas oleh striker tadi Kochen Josh Smith pada gesture kedua peluang untuk Yasuto Wakizaka. Pertahanan cukup baik, rebatan di situ dia. Sekali lagi bahaya, perhatikan gerakan ini. Kombinasi satu Kemisau cuba menghadang, yang Al-Bulani cuba menghadang sekali lagi pada Yasuto Wakizaka. Sogo tadi kerja pada Kento, rancang utama tim yang direbatan di situ. Bahaya. Jesse baik kepada tim yang direbatan sekali lagi. Sepakan percuma untuk pasukan Kawasaki Frontale. Rebatan di situ dah. Mengkara kepala pula pada yang digunakan pada separuh sepakan percuma. Hantaran kepada Josh Smith di situ. Cuba kebaca dulu yang dua. Zako di situ dah. Bahaya untuk pasukan Kawasaki. Visi Kawasaki pada tahun 2023 ini pastilah ingin mengejar kejuaraan. 3 player champion di situ dah. Gol. Itu dah kelekaan sedikit yang akan memberikan penghampaan jebakan. Gol pertama
apakah juga memberikan penanda aras untuk Kawasaki berjaga-jaga dalam situasi ini. Cendok sebagai sudah berbantu dan juga pemain yang cukup ada function pada perlawanan kali ini, pada perlawanan pagi ini. Cendok mendapatkan satu gol untuk pasukan Kashima Antes dan menewaskan Chung Sung Ryong, jaga gol Kawasaki Frontale, yang cuba melakukan diving untuk menyelamatkan Jack, tetapi tewas dengan lempatan deret daripada Cendok akhirnya. Ya, saya kira inilah satu gerakan yang cuba dilakukan mereka Kitchen Kashima itu, iaitu Cendok yang sudah bersedia untuk melalui hantaran chip yang cukup baik daripada pemain ini Kim Hee-jun, dan saya rasa Cendok untuk dan diberikan field yang cukup baik, dan juga Kim Hee-jun juga menjaga peluang yang dimiliki oleh Cendok. Itulah saya kira pasukan Kawasaki tadi harus dah berjaga-jaga kerana pasukan Kashima Antlers sudah mempunyai pengalaman yang cukup jauh lebih luas dan juga pernah juga beraksi di peringkat Piala Dunia di final dan juga pernah masuk ke final. Dan saya kira Cendok harus diberikan satu pujian yang cukup baik kerana dia bijak menggunakan ruang-ruang yang ada dan juga bijak juga memberikan isyarat bantuan kepada Kim Hee-jun untuk mencatatkan gol pertama untuk pasukan Kashima Antlers. Itu komen anda daripada Encik Lego. Terima kasih atas komen anda daripada Encik Lego. Saya kira itulah juga juga komen saya dan juga kemana lebih kurang sama lah, kerana kita tahu Kashima Antlers mempunyai pengalaman yang cukup luas daripada Kawasaki Frontale. Tetapi mula itu apa-apa saja boleh berlaku. Itu dah penyokong tegar daripada Kawasaki Frontale memberikannya sokongan yang baik. Betul-betul tidak memberi ruang kepada pasukan Kashima Antlers. Rempatan hampir saja dibenam oleh pasukan Kawasaki Frontale. Saya kira juga masuk memegang tahta sebagai juara Fuji Hero Cup juga mereka sesuai tinggi kerana 3 gol dalam separuh masa pertama sudah betul itu. Ini ada satu peluang untuk pasukan Kawasaki. Percubaan deras yang dilakukan oleh pemain Kawasaki stasi Kechinen berkemungkinan Kurumaya sekali lagi. Saya kalau untuk rekod untuk pasukan Kawasaki Frontale memegang Fuji Hero Cup pada kali terakhir ada pada tahun 2019. Yasuto bagi Zaka, peluang untuk Yasuto, bagaimana peluang ini? Gol! Gol keempat daripada pemain Kawasaki Frontale. Kecil sekali lagi mendapatkan gol keempat. Cukup baik sekali, hantaran yang berkualiti tinggi. Akhirnya gol keempat dan jelas sekali pada minit ke 30 kasihan saya 30 lebih kurang macam itulah sampai setengah jam perlawanan. Akhirnya masuk minit ke 40 akhirnya Kawasaki Frontale mendapatkan gol keempat melalui Kechinen, assist yang baik pada sokongan di kunci. Begitu berkiambil kira sekali. Satu antara dan tepat sekali. Ini pada pemain Kawasaki Frontale cukup baik, antara juga yang berkualiti kali ini. Untuk salah faham untuk coba melakukan switch yang berbeza itu adalah Josh Smith. Josh Smith yang sebenarnya yang mencarikan gol yang cukup baik daripada Brazil ini. Betul
kembali bertinggi dan juga mempunyai kualiti yang tinggi. Larian juga yang cukup laju, cukup panas sekali, cepat hidup keluar. Juga sudah pun memberi isyarat kepada Aziz. Siapakah yang Aziz? Sama dekat Cine ataupun Mas baliknya, itu saya tidak tahu. Tetapi itulah makmula satu lepas pandang. Tetapi itulah George Smith memberikan ruang dan isyarat yang terbuka untuk pemain wakil Aziz dan mendapatkan gol kemenangan. Ya, itulah dikatakan kerjasama sesebuah pasukan itu sangatlah penting. Dan juga peranan jurulatih tidak memberikan isyarat seolah-olah berpidato di tepi padang. Kecil baik pada Jessica Rosa. Cendol cuba menghalang Miras, cuba menghalang Kurumaya. Jessica Rosa. Cendol ada peluang untuk Cendol sekali lagi. Bagaimana? Oh, ada terjangan keras daripada Kawasaki dari Gubernur jatuh yang menyelamatkan keadaan bagi Joe. Ibu sepakat percuma lemparan keras sekali, keras yang dilempakan yang dilakukan oleh Pak Kinjo dalam minit ke-40 tamat separuh masa pertama. Ada pasukan Kawasaki sempat kali dan juga keseimbangan keras dan juga berada dalam kedudukan yang cukup selesai buat Kawasaki Frontale. Bukan separuh masa pertama, Kawasaki 4 Kashima 1. Kembali kita dalam separuh masa kedua. Sekarang pun ada penukaran dua pasukan George Smith dibawa keluar hingga ujung PKW dia Kashima dan juga Furas dibawa keluar digantikan oleh August. Sepakan percuma Kashima dia dan di situ dah jadi kemarahan kali ini rebakan di situ dia. Guna satu jaya selamatkan separuh masa kedua 10 minit awal ini. Kashima betul-betul begitu bertahan dengan belakang. Saya tidak bagaimana dia aduh rebatan ni tentu juga ini memberikan impak dan juga kesan yang kemenangan dan juga memberikan keyakinan kepada pemain Kawasaki Frontale untuk menyambut suara Fuji Film Top kali yang kelima. Peluang untuk Leandro Bene. Warna di situ dimakan Leandro. Muncul diselamatkan oleh Pak Kijon. Ada suara, ada tercahan, ada permarahan antara pemain Kawasaki Frontale Yasuto Wakizaka dan juga pengadil perlawanan untuk Kawasaki Frontale. Namun pertahanan baik daripada Kashima Intes. Rebatan sekali lagi daripada Ueda Flores terpaksa dilakukan. Diselamatkan telah dari ketika 90 minit lagi masa diberikan. 90 minit sudah kumpul baru untuk tinggal beberapa sahaja untuk bisa ditiupkan sebagai penanda Kawasaki sebagai pelakon juara. Berhari kali ini Presiden juga kaitan dikeluar rebatan jantung. Saya tak lihat daripada semua tak dikunci. Berada dalam situasi yang cukup mahal. Dia adalah dia. Itulah tamat dalam separuh masa kedua. Kawasaki berjaya. Tanah saya ucapkan kepada Kawasaki Frontale ada juara piala Fuji Film Cup, piala pembuka tirai Liga Jepun untuk permulaan diberikan kemenangan diberikan kepada Kawasaki Frontale. Tanah sabar saya ucapkan kepada Kawasaki Frontale kemenangan 4-1 walaupun separuh masa pertama hanyalah separuh masa pertama mendapatkan jaya, tetapi itulah momentum itu dikekalkan dalam separuh masa kedua.
yang perlu saya ucapkan kepada Kawasaki Frontale juara Piala Fuji Film Cup 2023. Baiklah, kita kembali ke perlawanan akan datang. Perlawanan kedudukan skor masih berada